Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sambung pada halaman 19, halaman 20. Bagi yang ada buku ni, halaman 19, halaman 20, iaitu sebahagian daripada manhaj ulama-ulama dalam aliran ahli sunnah wal jamaah, bagaimana para ulama berinteraksi dengan beberapa nas dalam Al-Quran dan beberapa nas di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nas dalam Quran, ada ayat dalam Quran, ada perkataan-perkataan dalam hadis Nabi yang menimbulkan kesamaran. Yang menimbulkan kesamaran, yakni dia ada persamaan dengan makhluk dan tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Sajadah, saya pun tak puas ingat fal yauma nansahum, fal yauma nansahum, fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum, inna nasinakum, nasinakum wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita pun sujud sejadah. Lepas tu sambunglah tatajafa junubuhum 'anil madad. Jadi apa makna dia? Fal yaum, pada hari ini, pada hari akhirat, nansahum, kami, yakni Allah Ta'ala, lupa akan mereka. Allah Ta'ala lupa. Allah Ta'ala lupa kepada orang ni lah, orang-orang kafir ni, orang yang tidak beriman, orang yang derhaka kepada Allah. Allah Ta'ala lupa sebagaimana mereka lupa hari nak bertemu dengan kami. Nansakum, kami lupa, nasinakum, kami lupa akan mereka. Jadi tuan-tuan, sifat lupa ni, ini kesamaran ni, sifat lupa ni kalau kepada kita ni bagus ke tak bagus? Pasal apa tak bagus? Sekejap nak balik lupa kunci kereta kat mana, lupa handphone. Bagus ke tak bagus? Pasal apa tak bagus? Itu menunjukkan kita sudah makin tua. Kan? Kita makin tua, tak baguslah. Kan? Dekat nak mati dah. Kan? Muda jangan lupa. Bila kita makin tua, kita akan lupa. Jadi sifat lupa ni bagi kita sifat yang tak baik.
Sifat yang tak baik. Macam mana Allah Ta'ala pun boleh ada sifat lupa? Ni kesamaran ni. Jadi orang kata, Allah Ta'ala pun macam kita juga. Lupa juga Allah pun. Nampak tak? Sesuai tak dengan Tuhan ni? Dengan Allah Ta'ala ni? Tak sesuai. Akal yang saya kata, ini tidak sesuai dengan Allah Ta'ala. Ini tidak sesuai dengan Allah Ta'ala. Ini kata ayat dalam Quran, adalah beberapa ayat dalam Quran, beberapa perkataan dalam hadis menimbulkan kesamaran. Kerana dia menunjukkan kekurangan bagi Allah Ta'ala. Dia menunjukkan kekurangan bagi Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itulah, para ulama dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, mereka cuba memberi pengertian, memberi maksud yang sesuai dengan ketuhanan. Dengan ketuhanan. Misalnya, dalam beberapa riwayat hadis, ini kita dah dekat dengan malam nisfu Sya'ban. Hari ini 7 Sya'ban 7 atau 8 Sya'ban. 7 Sya'ban. Jadi lagi 8 hari nisfu Sya'ban. Maknanya hari Ahad depan malam tu. Ahad malam Isnin adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Kita buat apa malam nisfu Sya'ban? Dulu orang tua dulu dia baca Yasin 3 kali. Minta mati dalam iman, itu Yasin kan yang pertama, doa dia. Yasin yang kedua minta panjang umur. Yasin yang ketiga minta murah rezeki. Murah rezeki. 3 kali 3 hajat. Kita modify sikitlah. Sekali baca 3 doa. Tu kau tim dengan Tok Imam lah. Tok Imam tak apalah, dia hafiz, dia kejap je. Kan surah Yasin tu tak sampai 10 minit dia boleh baca habis. Kan majoriti kita ni kok kat mata tak apa nampak ke. Kan Tok Imam sekali sudahlah. Kita nak isi masa tu. Isi masa. Baik, dia ada beberapa riwayat hadis. Beberapa riwayat hadis yang menimbulkan kesamaran, iaitu dalam beberapa riwayat hadis disebutkan pada malam nisfu Sya'ban, innallaha ta'ala yanzilu. Pada malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala turun. Allah Ta'ala turun ila sama'id dunya, ke langit dunia. Malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ada satu lagi hadis yang lain. Itu hadis Allah turun tiap-tiap malam. Yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Ta'ala turun tiap-tiap malam. Ketika berbaki 1/3 malam tu, pukul 3 pagi, 4 pagi itu Allah Ta'ala turun. Baik. Sesuai tak sifat turun tiap-tiap malam tu dengan Allah Ta'ala? Sesuai tak dengan Allah Ta'ala? Kita terjemah aja, terjemah. Tapi akal yang sihat ni dia terima tak? Apanya perlu Allah Ta'ala turun? Sebab di hujung hadis ni kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia tiap-tiap pada malam nisfu Sya'ban fayaghfir, lalu Allah ampunkan. Kalau Allah tak turun malam tu, boleh tak Allah ampunkan? Boleh tak? Boleh. Dah buat apa Allah Ta'ala nak turun? Buat apa Allah Ta'ala nak turun? Kan? Jadi tiap-tiap malam pun Allah Ta'ala turun. Kemudian bila Allah Ta'ala turun tu, dalam hadis tiap-tiap malam tu, Allah Ta'ala tanya, ada orang istighfar aku nak ampunkan, ada orang nak minta apa aku nak bagi. Allah Ta'ala kalau tak turun, boleh tak dia ampun? Boleh. Boleh tak dia bagi? Boleh. Dah buat apa Allah Ta'ala nak turun? Jadi orang akan fikir, adakah ini sifat yang sesuai dengan ketuhanan, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi dia akan jadi lawak. Pemikiran manusia tambah hari ni pula,
Anak-anak muda dia akan jadi lawak lah. Allah Ta'ala turun tiap-tiap malam. Dia boleh lukis kata pula Allah Ta'ala turun tiap-tiap malam. Nampak kan? Pemikiran. Kita tak boleh halang pemikiran manusia. Jadi sinilah ulama-ulama dia mencari jalan apakah kaedah yang sesuai untuk memahami ayat-ayat yang kesamaran. Ya, kalau tuan-tuan boleh nanti buka ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang kesamaran. Yang menimbulkan kesamaran dalam fikiran, sama sifat Allah dengan sifat makhluk, dan ini menunjukkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nampak kekurangan. Jadi pada malam nisfu Sya'ban Allah Taala turun ke langit dunia. Lalu Allah Taala ampunkan li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Allah Taala ampunkan malam tu lebih banyak daripada bulu kambing Bani Kalb. Bulu kambing Bani Kalb. Maknanya makhluk, kita lah manusia ni, malam nisfu Sya'ban dapat keampunan special daripada Allah Ta'ala. Bilangan yang dapat tu lebih banyak daripada bilangan bulu kambing Bani Kalb. Lebih banyak daripada bilangan bulu kambing Bani Kalb. Jadi seekor kambing ada berapa bulu? Siapa pakar veterina sini? Tak ada. Berapa? 400,000. 500,000. Okey, andaikanlah 500,000. Andaikan 500,000. Ya, 500,000. 500k. Bani Kalb ni maknanya dia belah banyaklah, beratus-ratus ekor kambing. Lembah dia tu kan, contohlah kan. Jadi darab tengoklah berapa yang dapat keampunan special daripada Allah pada malam nisfu Sya'ban. Ada banyak hadis, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Jadi ulama kumpul tengok malam nisfu Sya'ban tu, maka ulama hadis seperti Al-Syekh Al-Mubarakfuri, Syekh Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi, dia menyatakan bahawa himpunan semua hadis ni, hadis sahih, hadis hasan, dhaif ni menunjukkan bahawa ada fadilat, kelebihan pada malam nisfu Sya'ban. Jadi kita carilah apa-apa amalan kita nak buat pada malam tu, kerana malam tu malam yang special sikit berbanding malam-malam yang lain. Malam nisfu Sya'ban Ahad depan, Ahad malam Isnin. Baik. Jadi sini turun, sini Allah Taala lupa, tidak sesuai dengan ketuhanan. Maka sini tuan-tuan, para ulama mentafsirkan beberapa perkara. Yang pertama, ada ulama dia guna kaedah isbat. Ada ulama dia guna kaedah isbat. Ayat-ayat tadi ni, Allah Ta'ala lupa, Allah Ta'ala turun, dia guna kaedah isbat. Maknanya menetapkan. Semua ulama, yang pertama sekali, semua ulama beriman. Semua ulama beriman. Ini ayat Quran, ini hadis Nabi. Semua beriman. Tapi apakah tafsiran? Apakah tafsiran kepada ayat tersebut? Apakah tafsiran kepada hadis tersebut? Sebahagian ulama dia guna kaedah isbat. Maknanya dia tetapkan dari sudut lafaz dan dari sudut makna. Sudut lafaz dan sudut makna. Jadi kalau ayat tu kata Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala turunlah. Turunlah, Allah Ta'ala sendiri turunlah. Macam mana Allah Ta'ala turun? Tak tahu. Kaifiat tak ada. Tapi Allah Ta'ala memang turun. Allah Ta'ala memang turun. Ini tafsiran yang pertama. Allah Ta'ala turun ke langit dunia tiap-tiap malam, dan Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Isbat ni kaedah isbat.
Ya, Allah Ta'ala turun. Jadi kalau ayat kata Allah Ta'ala lupa, Allah Ta'ala lupa. Lupa. Macam mana? Tidak ada kaifiat, tak ada cara Allah Ta'ala lupa. Tapi Allah Ta'ala memang lupa. Dia based on ayat tu je. Zahir ayat, makna kata lupa, lupa. Kalau makna lain lah. Tapi dia isbat ni dia lafaz dan makna. Secara hakikatnya macam tu. Secara hakikatnya macam tu. Ini sebahagian para ulama. Hari ini kita ambil ni je, bagi faham ni dulu. Kaedah yang kedua, kaedah imrar. Imrar maknanya dia lalu je, dia perlalukan. Imrar. Dia baca je, dia tak urai panjang lah. Imrar. Fal yauma nansahum, pada hari ini kami lupa. Wallahu a'lam, baca je. Dia tidak bahaskan. Kaedah imrar. Dia perlalukan. Ya. Allah Ta'ala turun. Macam mana? Wallahu a'lam, dia tak cara lah. Itu kaedah imrar. Kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, kaedah tafwid. Tafwid, serahkan makna kepada Allah. Fawwada yufawwidu. Tafwidan, serahkan, menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu makna sebenar ayat tersebut. Kita tak tahu makna sebenar hadis tersebut. Ya, kerana kita tak tahu hakikat Allah Taala. Kita tak tahu hakikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi serah. Fal yauma nansahum, pada hari ini kami lupa. Apa maknanya? Serahkan kepada Allah. Makna sebenar serah. Kita tak tahu makna sebenar. Tafwid. Allah Taala turun ke langit dunia. Serahkan makna kepada Allah. Serahkan makna kepada Allah. Itu tafwid. Jadi bila disebut iyad, muka surat 20 tu contohnya disebut sifat iyad bagi Allah. Yadun makna tangan. Namun apabila dinisbahkan tangan kepada Allah, yadullah, tangan Allah, maka para ulama mempunyai dua kaedah. Banyak lagi kaedah lah, tapi dalam ni saya sebut dua kaedah. Antaranya kaedah isbat, tangan yang sebenar lah bagi Allah Ta'ala. Tidak ada kaifiat, tidak ada cara. Itu isbat. Yang kedua imrar, tangan lah, lalulah. Wallahu a'lam, kita tak tahu, tak cara. Imrar. Okay. Yang ketiga tafwid, tangan, kita tak tahu makna dia. Yadun la na'lamuha. Kita kata tangan, yadun, tapi kita tak tahu makna sebenar. Tafwid, serahkan kepada Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, tiga-tiga kaedah ni disebut oleh para ulama. Tetapi kalau hari ni generasi hari ni agak-agak dia puas hati tak dengan tiga kaedah ni? Pasal apa tak puas hati? Sebab dia menimbulkan kesamaran. Dia menimbulkan kesamaran lagi. Serahkan makna apa dia tak tahu, makna sebenar tak tahu. Menimbulkan kesamaran. Jadi kalau Allah Ta'ala turun ke langit dunia, Allah Ta'ala tak letih lah tiap-tiap malam kena turun tu. Itulah dia akan fikir. Baik, bila dia mengaji geografi, kita kata Allah Ta'ala turun malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala turun tiap-tiap malam. Kita, negara kita, India, apa semua tu, kita ada latitude, longitude dan sebagainya ni.
latitude longitude, kan? Jadi bila beza 15 darjah tu 1 jam. Bila beza 15 darjah 1 jam. Sekarang kita pukul 7, Malaysia pukul 7 pagi. 7 AM. Mekah tolak pukul 2 pagi. Mekah pukul 2 AM, Mekah lambat. Jadi sekarang Tuhan turun kat mana? Tuhan turun kat Mekah. Dia akan buat lawak. Ni anak muda ni pemikiran ni buat. Sekarang Tuhan turun kat Mekah. Kita tak ada sebab kita dah habis pagi dah. Tuhan turun 1/3 malam yang akhir dekat Mekah lah sekarang. Mekah, belah-belah India, Pakistan tu. Tuhan duduk kat sana sekarang. Sekejap lagi kita pukul 12, Mekah pukul 7 pagi. Tuhan turun kat Eropah pula. Dia kata tiap-tiap malam Tuhan buat kerja tu, tak ada buat kerja lain. Kerja turun je. Tak, ni pemikiran manusia hari ni. Kalau kita pegang makna ni, kan? Kita pegang makna ni, Allah Ta'ala turun lah. Jadi orang akan kata, lekeh sangatlah Tuhan ni dah. Dia kerja turun je. Dan kalau dia tak turun, dia tak dengar lah. Kalau Tuhan tak turun, dia tak boleh ampunkan dosa lah. Ini pemikiran manusia. Kita tak boleh halang. Kita kata beriman je lah. Yalah, nak beriman tu dia kena bagi puas hati. Dia nak kena bagi puas hati. Ya? Tapi ini sebahagian daripada kaedah para ulama. Maka di sinilah datang kaedah yang keempat, kaedah takwil. Kaedah takwil. Kaedah yang kemudian sikit. Ulama-ulama 300 hijrah tu mereka mula takwil. Sebab orang masuk Islam makin ramai. Yang bukan Arab, yang dari Khurasan, Afghanistan, tan tu kan, yang bukan Arab tu kan, maka ulama terpaksa berijtihad, akhirnya guna kaedah takwil kerana nak bagi makna yang sesuai dengan sifat ketuhanan. Jadi takwil dia akan bagi makna yang sesuai lah. Misal kita kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia tiap-tiap malam, Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Maksudnya berdasarkan kaedah takwil ialah Allah menurunkan rahmat yang banyak pada malam tersebut. Allah menurunkan rahmat yang banyak pada malam nisfu Sya'ban. Malam lain pun ada rahmat, tapi special, lebih banyak pada malam nisfu Sya'ban. Allah turun ke langit dunia 1/3 malam. Rahmat Allah sentiasa ada, tapi pada 1/3 malam, pukul 3-4 pagi tu, rahmat Allah lagi banyak. Sesuai tak dengan ketuhanan? Sesuai tak? Sesuai. Sesuai. Jadi tak apalah, sekarang kita pun dapat rahmat. Pukul 7 pagi dapat rahmat. Tapi rahmat lagi banyak di kawasan yang pukul 3 pagi, 4 pagi tu. Orang bangun waktu tu, orang tu dapat rahmat yang lebih banyak daripada Allah Subhanahu. Jadi dia lebih sesuai. Ini kaedah takwil. Kaedah takwil. Ya? Dia bukan buang ayat Quran dah. Dia bukan buang hadis dah. Tapi dia bagi makna yang sesuai. Dia bagi makna yang sesuai. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bagaimana isteri Nabi memahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yadan. Yang paling cepat, Nabi bagi tahu kepada para isteri Nabi, yang paling cepat jumpa dengan aku, mana yang akan mati dulu, isteri Nabi yang akan mati lepas Nabi mati siapa? Yang paling cepat di kalangan kamu semua wahai isteri aku, yang akan jumpa dengan aku, atwalukunna yadan, yang paling panjang tangan. Yang paling panjang tangan.
Nabi bagi tahu isteri Nabi yang akan mati dulu, mula-mula mati lepas kewafatan Nabi adalah isteri Nabi yang paling panjang tangan. Maka dalam riwayat, isteri Nabi pun pakat ukur tangan masing-masing. Nak tengok siapa paling panjang tangan. Pasal Nabi kata yang paling panjang tangan. Tidak lama kemudian Nabi SAW meninggal dunia. Jadi dah tahu dah, isteri Nabi tahu dah. Lepas Nabi mati, hak ni mati. Pasal tangan dia panjang. Tidak lama kemudian matilah isteri Nabi. Wafatlah isteri Nabi yang pertama lepas Nabi. Isteri Nabi yang pendek tangan. Nabi kata yang paling panjang tangan. Tapi hak pendek tangan tu mati dulu. Yang panjang tangan tak mati. Maka ketika itulah barulah isteri-isteri Nabi tahu makna sebenar panjang tangan. Panjang tangan dari sudut hakikat ni. Tapi kalau di sudut takwil, panjang tangan maksudnya mencuri. Kita mencuri, panjang tangan mencuri. Orang Arab panjang tangan suka memberi. Suka memberi. Sifat baik. Jadi isteri Nabi yang mati cepat tu, dia tangan dia fizikal pendek tangan, tapi dia paling pemurah. Jadi dia kena takwil. Dia kena takwil baru faham. Takwil baru faham. Jadi kaedah takwil ni digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tak ajaklah direct. Lepas tu baru faham apa yang dimaksudkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi panjang tangan makna memberi. Kita mencuri. Okey. Baik. Itu kaedah takwil. Jadi 4 kaedah ni lah bagaimana para ulama berinteraksi. Jadi yang paling masyhurnya sekarang ni 2 kaedah ni lah. Tafwid dengan takwil. 2 kaedah ni masyhur di kalangan para ulama. Tafwid, serahkan makna kepada Allah, tak mau bincang panjang-panjang dah. Tapi mungkin orang tak boleh terima, maka kaedah yang kedua adalah kaedah takwil, ya. Yang ni yang saya sebutkan pandangan Syekh Ibrahim Baijuri rahimahullahu taala. Wa qauluhu, dan katanya awilhu, takwilkanlah dia, ya. Takwilkan ai ihmilhu ala khilafi zahirihi, tanggunglah makna tu menyalahi zahir. Turun bukan makna Tuhan turun, Tuhan menurunkan, ya. Ma'a bayanil ma'nal murad, serta terangkan makna yang dikehendaki. Fal muradu awilhu ta'wilan tafsilian, maka yang dikehendaki takwil secara tafsil, huraikan bagi jelas maknanya. Yang kedua, wa qauluhu, dan katanya, kata pengarang, au fawwid, serahkan. Selepas takwil secara ringkas, itu sarful lafzi an zahirihi, selepas tak balingkan daripada zahir lafaz tu makna dia. Fa ba'da hadha takwil, selepas takwil ni serahkan makna yang dikehendaki itu kepada Allah Taala. Jadi tafwid serahkan makna kepada Allah, takwil bagi makna yang sesuai. Jadi ini manhaj ulama-ulama ahli sunnah dalam berinteraksi dengan nas Quran dan nas hadis yang dianggap sebagai mutasyabihat. Cukuplah sekadar tu bagi faham dulu isbat, imrar, tafwid dan juga takwil. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hilang buku tu, kalau nak beli lagi